Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share berkenaan dengan peribahasa. Peribahasa ni mostly student saya kata peribahasa ni adalah soalan yang paling susah. Betul ke dia paling susah? Peribahasa ni sangat senang. Cuma kita kena faham peribahasa tu apa. Apa itu peribahasa? Peribahasa merupakan gubahan kata-kata yang indah. Kemudian dia membentuk frasa dan akhir sekali kita panggil sebagai peribahasa lah. Sejarah peribahasa ni adalah bahasa orang dulu-dulu. Mungkin nenek moyang kita dululah banyak gunakan peribahasa ni. Jadi peribahasa ni merupakan bahasa kiasan dan juga bahasa halus yang digunakan oleh orang-orang dahulu. Tujuannya adalah untuk menasihati masyarakat. Peribahasa ini benda yang sangat penting pada hari ini. Banyak peribahasa-peribahasa sekarang ini sebenarnya banyak menceritakan tentang yang terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini. Pernah tak korang terfikir macam mana boleh wujudnya peribahasa ni? Saya senaraikan 3 sebab boleh munculnya peribahasa ni. Yang pertama adalah disebabkan oleh pengalaman hidup yang telah dilalui oleh orang-orang dahulu. Yang kedua adalah kepekaan orang-orang dahulu dalam melihat apa yang berlaku di sekeliling mereka. Yang ketiga, kebijaksanaan mereka dalam menggabungkan alam dengan manusia. Sebab tu kalau kita tengok banyak peribahasa-peribahasa yang menggunakan tumbuhan dan juga haiwan dalam mereka punya peribahasa. Siapa yang mencipta peribahasa ni? Pernah tak korang terfikir kan siapa yang mencipta peribahasa ni? Okey, peribahasa ni bukan dicipta oleh, contoh, si A cipta peribahasa ni, si B cipta peribahasa ni. Tidak. Dia adalah bahasa pertuturan biasa sahaja. Peribahasa adalah bahasa pertuturan biasa je semua orang. Itu adalah laras bahasa mereka. Ataupun ada beberapa perkataan yang susah untuk kita faham. Mungkin zaman sekarang dah tak ada lagi. Orang dah tak kenal lagi benda tu. Mungkin disebabkan itulah korang rasa macam peribahasa ni susah kan. Pelik sangat kan bunyi dia. Peribahasa ni yang penting adalah dia melambangkan kesantunan dan juga budi bahasa yang tinggi dalam diri orang Melayu zaman dulu. Sebab apa saya katakan begitu? Kalau kita lihat, peribahasa ini adalah bahasa kiasan, bahasa lemah lembut yang digunakan mereka untuk menasihati ataupun untuk menegur masyarakat. Dia tidak cakap direct terus on point tau. Dia tak ada macam orang kat sekarang kan, kita on point je terus kan. Zaman dulu tak. Zaman dulu dia tak direct macam tu. Dia banyak gunakan bahasa berlapik. Seperti peribahasa ni lah. Secara umumnya peribahasa ni ada 7 lah. Kita ada perumpamaan, pepatah, bidalan, kiasan, kata-kata hikmat, simpulan bahasa dan juga perbilangan. Itu adalah contoh-contoh peribahasa yang ada. Peribahasa ini secara umumnya dia bersifat kiasan dan juga halus. Iaitu dia punya sifat dia lah. Maksud peribahasa kita boleh pecahkan kepada 2. Maksud tersurat dan juga maksud tersirat. Tetapi saya lebih gemar panggil tersurat itu adalah nyata dan juga tersirat itu adalah abstrak. Sebab maksud nyata ini adalah maksud yang kita boleh faham, maksud yang kita boleh hadam apabila kita baca ayat tersebut. Maksud yang kita perlu menggali lagi. Kita perlu memahami maksud dan juga perlu memahami konteks peribahasa tersebut. Saya bagi contoh. Bagai katak di bawah tempurung. Peribahasa ni kalau kita tengok, maksud nyata dia merujuk kepada katak yang berada di bawah tempurung. Jadi apa maksud dia? Macam tak ada maksud kan, katak di bawah tempurung. Sebenarnya dia menceritakan tentang manusia yang cetek ilmu pengetahuannya. Ataupun orang yang tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka. Nampak tak macam mana kebijaksanaan mereka menggabungkan kedua-dua unsur ini, unsur alam dan unsur manusia ini bergabung dan akhirnya membentuk satu peribahasa yang kita panggil sebagai peribahasa sekarang ni lah. Peribahasa ini secara umumnya mereka menceritakan tentang 2 perkara sahaja. Jadi para pelajar, kalau kamu senang nak faham peribahasa ni, kamu kena faham bahawa peribahasa ini dia punya kecenderungan dia kepada 2 sahaja. Iaitu yang pertama berkenaan dengan keadaan dan juga yang kedua berkenaan dengan perilaku, tingkah laku manusia. Jadi biasanya pasal manusia dia tak akan cerita pasal benda lain. Sama ada keadaan ataupun perilaku manusia tersebut. Maksud peribahasa ini tidak akan lari daripada 2 perkara ini. Peribahasa ini kita lihat kenapa orang zaman dulu ataupun kenapa peribahasa ni dianggap sebagai yang sangat penting. Peribahasa ini digunakan untuk menegur masyarakat dan juga untuk menasihati masyarakat. Saya akan kongsikan beberapa peribahasa yang mungkin berlaku salah faham. Dan peribahasa ni saya yakin mungkin cikgu-cikgu anda pernah terangkan ataupun anda pernah baca di mana-mana. Yang pertama, bagai melepaskan batuk di tangga. Batuk dekat sini bukan merujuk batuk ni tau. Bukan batuk tu. Dia merujuk kepada satu alat. Batuk ini ada 2 version yang saya baca. Ada yang panggil sebagai batuh, ada yang panggil sebagai batuk. Kedua-dua benda ni adalah benda yang sama. Dia merujuk kepada gayung, alat yang digunakan untuk mengambil air daripada tempayan. Kalau korang perasan rumah nenek moyang korang, perasan tak dekat tangga nak naik rumah tu ada satu tempayan air. Dia ada gayung untuk ambil air. Gayung itu kita panggil sebagai batuk ataupun batuh. Jadi orang zaman dulu
dia tengok benda ni tau. Biasanya orang yang melepaskan batuh ni macam main campak je, dia akan menyebabkan dua benda akan terjadilah. Possibility yang akan terjadi. Sama ada air akan terpercik keluar, ataupun yang kedua, batuh tersebut akan jatuh. Jadi merujuk kepada manusia ataupun orang yang buat kerja yang tidak cermat, yang cuai. Jadi kita nampak tak macam mana kebijaksanaan mereka dalam menyusun frasa tersebut. Merujuk kepada keadaan manusia ataupun perangai manusia ni yang tidak cermat melakukan kerja. Sembrono je buat kerja. Yang kedua, harapkan pagar makan padi. Sebenarnya bukanlah pagar tau. Mana ada pagar tutup sawah padi. Biasanya kita merujuk kepada burung pega. Ada sebut pega, ada sebut pegar. Sejenis burung ataupun ayam lah. Dia biasanya, dia macam ayam lah, kita tengok dia memang macam ayam, tapi dia cantik sikit lah. Dan sekarang ni burung tu dianggap sebagai antara binatang yang diancam kepupusan lah. Okey, jantan dia warna hitam, betina dia warna coklat sikit. Korang boleh google lah, tengok dia punya warna dia. Ayam ini ataupun pegak ini sebenarnya fungsi dia adalah untuk menjaga sawah padi sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku, pegak ini pula yang makan padi. Kita menceritakan tentang pengkhianatan dalam masyarakat kita. Orang khianat kita. Kita percayakan orang ni, tetapi dia yang mengkhianat kita. Yang ketiga, pernah dengar? Biduk lalu kiambang bertaut. Jadi apa itu biduk? Rata-rata saya punya student, mereka tak tahu biduk ni apa. Biduk ni adalah sejenis perahu. Apabila biduk ni lalu, kiambang akan terpecah sekejap. Kemudian apabila biduk ni dah lepas lalu dah, kiambang akan bercantum semula. Dia sebenarnya merujuk kepada masyarakat kita. Apabila ada masalah, kita akan berpisah sekejap. Tetapi apabila masalah itu sudah selesai, dan kita akan bersatu semula. Lah macam kalau dalam politik ke, kan, dalam bola sepak ke, kita tengok mula-mula bergaduh, lepas tu bersatu semula. Itulah maksud dia. Saya nak berkongsi satu peribahasa yang agak panjang dan agak rare. Tak adalah rare sangat kan, tapi jarang kita dengar lah. Asal kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain. Barang yang lepas jangan dikenang, kelak mengundang penyakit lain. Sekian, terima kasih.